Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini adalah satu tamparan hebat untuk pembangkang. Selama ini mereka kata kerajaan Anwar Ibrahim ini mendapat jolokan, kata pembangkang kononnya Anwar Ibrahim gagal dan sebagainya. Tapi mereka lupa mencermin diri, muka dicermin dahulu sebelum berkata tentang kerajaan yang ada sekarang ini. Yang lebih teruk lagi, sebelum ini, satu gerakan aktivis yaitu Bersih pernah memberikan markah ranking rendah untuk Anwar Ibrahim. Tapi kali ini, apa yang paling ditakuti oleh pembangkang benar-benar terjadi apabila Bersih mengucapkan syabas kepada kerajaan Madani kerana meluluskan RUU Perlembagaan Pindaan 2025. Jadi dengan itu diramalkan bahawa kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim akan mendapat indeks rating tinggi tidak lama lagi. Apalagi yang nak dikata oleh pembangkang selepas ini. Sebelum kita teruskan ulasan yang menarik kali ini, jangan lupa tekan butang produk yang ada dalam video ini. Siapa yang ada penyakit kencing manis, gout dan tinggi darah, cepat beli, buka produk itu. Di dalamnya ada pelbagai produk yang Anda beli-beli, murah dan testimoni daripada orang yang sudah gunakannya amatlah positif. Mereka kata dapat membantu sepanjang bulan Ramadan dan persediaan untuk bulan Syawal nanti, supaya bila raya nanti taklah susah kena gaut, taklah susah takut-takut nanti kena kencing manis dan tinggi darah pula, kata mereka. Jadi sekaranglah waktunya untuk membeli dengan harga yang murah di pasaran. Tak lama lagi out of stock ataupun harganya kembali menjadi lebih mahal. Jadi kita sambung semula cerita. Apabila Bersih memberikan ucapan dan kredit terbaik kepada kerajaan Madani, dijangka tidak lama lagi akan naik ranking dan rating untuk kerajaan perpaduan ini. Jadi, makin tiada lagi lah modal politik boleh dimainkan oleh pembangkang. Kalau selama ini apabila Bersih memberikan markah yang rendah dan sebagainya, berpusu-pusulah cyber trooper, walaun, dan macam-macam lagi lah pembangkang kata. Katanya kerajaan sekarang bla 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 reformati dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya mereka sendirilah yang mati. Pembangkang sendirilah yang mati. Mati apa? Mati akal, mati ilmu, mati ide, semuanya diorang mati, tidak boleh buat apa-apa lagi. Apabila RUU Perlembagaan Pindaan 2025 diluluskan, apa yang Hamzah Zainuddin kata? Dia kata undian yang diterima oleh kerajaan hanya hanya cukup-cukup makan. Dia kata cukup-cukup makan. Sedangkan undian yang diterima oleh Anwar Ibrahim 2/3. Kerajaan dapat 2/3 undian itu. Apa pula yang cukup-cukup makan? Dah 2/3 pun. Apalagi yang mahu? Takkanlah pembangkang pula nak undi dia. Walhal yang menyedihkan, pembangkang menunjukkan sabotaj dengan tidak mengundi. Itulah yang paling menyedihkan netizen dan para pemerhati politik Malaysia. Apa yang terjadi, mereka seakan-akan sabotaj dan tidak mengundi. Tapi malangnya, meskipun mereka tidak mengundi, RUU itu diluluskan dan berita baiknya, Anwar Ibrahim dapat ucapan syabas daripada Bersih. Jadi ada netizen kata, khususnya penyokong Anwar Ibrahim, mereka kata padan muka kepada pembangkang. Siapa suruh cuba nak sabotaj, akhirnya ini jadi kepada pembangkang. Dalam satu kenyataan hari ini, Bersih mengucapkan syabas kepada kerajaan Madani, khususnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said, yang komited untuk merealisasikan reformasi institusi yang penting ini. Namun katanya, detik bersejarah ini adalah permulaan kerana RUU yang diluluskan adalah versi hibrid dan bukannya versi ideal autonomi sepenuhnya. Tempo peralihan 2 tahun yang dijanjikan oleh Azalina untuk mencapai tujuan pewujudan semula akta ini perlu terus didesak oleh ahli-ahli parlimen, terutamanya rakan-rakan CSO serta rakyat Malaysia. Proses libat urus perlu diteruskan, terutamanya melalui jawatan kuasa bersama
antara Dewan Rakyat dan Dewan Negara serta penyertaan bersama anggota masyarakat sivil, kata jawatan kuasa pemandu bersih. Untuk pemerkasaan parlimen seterusnya, Bersih menggesa pindaan terhadap peraturan mesyuarat dilakukan bagi memperkukuh fungsi jawatan kuasa parlimen. Hal ini akan memastikan ahli parlimen daripada backbencher dan pembangkang dapat menjalankan fungsi semak dan imbang yang sebenar kepada badan eksekutif sekaligus memberi tumpuan hakiki mereka untuk membahas polisi-polisi kerajaan dengan lebih berkesan. Bersih juga mengulangi harapan dan tuntutan untuk diwujudkan sebuah jawatan kuasa tetap khusus berkaitan hal ehwal pilihan raya. Katanya, ini adalah penting bagi memastikan jawatan kuasa tersebut mempunyai status yang sama seperti jawatan kuasa kira-kira wang negara PSC dan tidak boleh diwujudkan berdasarkan keperluan kerajaan yang memerintah. Kerana pilihan raya adalah asas kepada legitimasi kerajaan dan demokrasi negara. Bersih menyeru semua pihak termasuk masyarakat sivil dan rakyat Malaysia keseluruhannya untuk terus memainkan peranan dalam menuntut reformasi institusi demi semua demokrasi yang lebih matang dan berfungsi. Dengan adanya autonomi parlimen yang lebih kukuh ini, diharapkan sistem tadbir urus negara dan pembuatan dasar dapat diperkasakan serta membawa manfaat yang lebih besar kepada rakyat terbanyak, ujarnya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini adalah standard menteri di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Betapa hebatnya mereka. Apa yang berlaku hari ini, kita beri tabik spring untuk Mat Sabu kerana ekoran reaksi positif beliau terhadap serangan dari Fahmi Reza. Pelbagai pihak mengangkat tabik spring kepada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu kerana tidak melenting di atas kritikan, bahkan mengucapkan terima kasih terhadap kritikan pedas ke atas beliau. Nampaknya Anwar Ibrahim menang lagi apabila beliau memilih menteri yang paling tepat. Kalau sebelum ini dalam kerajaan yang terkini, ramai menteri yang apabila ada masalah, mereka akan bagi jawapan yang entah apa-apa. Yang lebih teruk lagi, lain ditanya, lain dijawab. Ramai ahli parlimen begitu. Okey, sebelum kita teruskan, macam mana Mat Sabu, Bang Mat Sabu ni memberikan reaksi dalam isu serangan oleh Fahmi Reza. Jangan lupa tekan butang produk yang saya kongsikan ini. Siapa yang ada penyakit gout, kencing manis, tinggi darah, cepat buka beg itu untuk mendapatkan produk yang sangat bagus, mujarab, boleh membantu anda untuk sehat dan lebih penting lagi harganya sedang murah di pasaran sekarang. Tidak lama lagi dia akan habis stok dan biasalah menjelang raya ini ramai orang akan menyediakan payung sebelum hujan. Takut-takut nanti kena gout masa raya, susahlah pula kan. Jadi beli cepat sebelum habis, lagipun harganya murah sekarang ini. Tekan butang produk yang ada dalam video ini. Okey, baik. Muhammad Sabu mengucapkan terima kasih kepada kartunis Fahmi Reza yang menyerang beliau ekoran ketiadaan beras putih tempatan di pasaran. Terima kasih atas karya saudara Fahmi Reza, kata beliau. InsyaAllah saya akan terus berusaha agar reformasi besar-besaran sektor padi dan beras dapat dijayakan dan keberhasilan beras tempatan mencapai sasaran, kata Mat Sabu lagi. Doakannya, kata Muhammad, di page Fahmi Reza yang melakarkan kehilangan beras tempatan sehingga menamakannya sebagai beras spesial super stupid. Fahmi meletakkan lakaran wajah Muhammad Sabu yang berpeluh di depan dengan isu ini. Saudara-saudara sekalian, komentar Muhammad Sabu terhadap karikatur serangan yang dibuat Fahmi Reza mendapat reaksi yang menular di seluruh media sosial. Ulasan Muhammad ini mendapat komen balas sehingga
356 balasan sehingga berita ini ditulis. Ada yang menulis, Bang Mat sudah masak dengan asam garam dunia politik. Reaksinya mencerminkan kematangan akal dan kejernihan budinya. Kurikatur sebegini adalah lawak ringan sahaja bagi Mat Sabu, sebab ranjau dalam perjalanan hidupnya sebelum ini lebih runcing dan tajam. Tabik Mat Sabu, tabik Mat Bang Mat, tulis Zulkarnain Abidin Al-Aibahi, seorang bekas adun dari Perlis di laman beliau. Steady Abang Mat, komen lukisan satira. Fahmi Reza, tidak defensif dan tidak melenting. Siap minta, sama-sama doakan usaha beliau. Ini baru betul pemimpin berjiwa besar, tulis Jamzuri Ardani, seorang aktivis media sosial yang menulis di laman beliau di Facebook. Reform. Menurut Setiausaha Akbar Muhammad, yaitu Adesyam Nur, Muhammad sedang membuat revolusi untuk menyelesaikan isu padi dan beras negara ini. Antaranya, memperkenalkan cara untuk mengesan kemana perginya beras tempatan selepas dimasukkan ke dalam pasaran. Katanya, sistem rice tag yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Muhammad Sabu sudah mula mendapat mengesan dan memantau pengedaran beras putih tempatan bersubsidi ke seluruh semenanjung secara real time. Dengan adanya sistem ini, penguatkuasa lebih mudah membuat pemeriksaan di semua rantaian pengedaran. Sistem ini juga pertama kali diperkenalkan untuk mengesan pengedaran barangan bersubsidi di negara kita. Ini adalah sebahagian daripada reform besar-besaran yang sedang diusahakan oleh Bang Mat di KPKM, kata Adi Syam dalam penjelasannya di laman Facebook beliau. Pada masa kini, peruncit sedang giat melakukan pesanan purchase order dan pemborong sedang berusaha mempercepatkan penghantaran, katanya. Dalam fasa awal ini memang ambil sedikit masa untuk melatih pembekal menggunakan sistem ini. Tetapi selepas beberapa hari ini, kelihatan program ini mula berjalan seperti yang dirancang, katanya. Target kita dalam tempoh 6 bulan ini, 24 juta kampit BPT bersubsidi akan berada di pasaran, doakan, katanya. Sehubungan itu, beliau meminta semua penyokong kerajaan khasnya Presiden Amanah itu bersabar dengan serangan terhadap isu berketiadaan beras tempatan ini. Kepada kawan-kawan semua, abaikan dulu kata-kata nista dari pihak sebelah sana, kerana mengharapkan mereka mengucapkan terima kasih ibarat mengharap sisik tumbuh pada ikan keli. Kita jalan terus laksanakan amanah sehabis baik dan tawakal padanya, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Di saat isu penemuan 170 juta ringgit dan jongkeng emas melibatkan dan terkait dengan Perdana Menteri ke-9 Ismail Sabri Yaakob, ini pula isu berlaku kepada Parti Bersatu. Diingatkan rupa-rupanya. Kita sangka dengan penemuan uang 170 juta dan sebagainya itu boleh melemahkan parti-parti tertentu. Rupa-rupanya lain pula jadinya dengan Parti Bersatu pimpinan Muhyiddin Yassin. Menurut laporan di FMT ini, Bersatu berbalah siapa harus ketuai parti mengharungi PRU 16. Itu yang didedahkan oleh sumber hari ini. Sebelum kita teruskan ulasan laporan berita ini, jangan lupa tekan butang produk yang ada dalam video ini. Siapa yang ada penyakit gout, kencing manis, dan tinggi darah, cepat tekan butang produk itu karena dalam bag produk itu ada ubat untuk kencing manis, tinggi darah, dan gout yang boleh membantu menyembuhkan Anda. Selain daripada itu, boleh memberikan Anda kelegaan. Jadi, cepat beli karena harga sekarang harga runtuh, bila-bila masa akan naik semula. Jadi, sepanjang Ramadan ini, supaya Anda dapat selesa menjalani Ramadan, Anda belilah ubat sapu gout itu ataupun yang ditelan dan sebagainya. Dan semoga menjelang Syawal nanti Anda mudah bergerak. Jadi sediakan payung sebelum hujan. Cepat beli. Terima kasih kerana membantu channel saya dan terima kasih kerana
melihat produk tersebut. Bersatu berbalah, siapa harus ketuai parti mengharungi PRU16, kata sumber. Sumber parti berkata, pelan peralihan kuasa menyebabkan perbalahan. Sama ada Muhyiddin Yassin patut kekal atau menyerahkan kepimpinan kepada Hamzah Zainuddin. Keretakan dalam Bersatu semakin serius apabila dua puak bersaing mahukan pemimpin masing-masing menerajui parti menjelang PRU16. Sekaligus timbul kebimbangan mengenai kestabilan dalaman parti itu. Sumber dalaman parti berkata, keretakan ini bermula pada Julai tahun lalu apabila Presiden Muhyiddin Yassin menggariskan pelan peralihan kuasa yang menyaksikan Hamzah Zainuddin menang tanpa bertanding sebagai timbalan Presiden pada pemilihan November lalu. Azmin Ali pula dilantik sebagai Setiausaha Agung. Bagaimanapun, pelan itu mencetuskan perpecahan dalaman parti dengan kem Azmin bertegas Muhyiddin perlu kekal menerajui Bersatu, manakala satu lagi kem mahu Hamzah Zainuddin mengambil alih kepimpinan. Pelan peralihan kuasa sudah jelas, tetapi ada pihak dalam kem Azmin yang percaya hanya Muhyiddin boleh memimpin Bersatu menghadapi PRU16. Netizen memberikan komen, kata mereka, parti Bersatu ni tak habis-habis nak merebut kuasa, kata mereka. Dalam parti berebut kuasa, di luar parti mahu pula merebut kuasa, kata mereka lagi. Jadi siapa sebenarnya yang layak menjadi pemimpin parti Bersatu ini? Ada yang cadang, alang-alang lebih baik bagi Azmin saja. Kem satu lagi yang menyokong Hamzah bertegas, pelan peralihan mesti dihormati, kata mereka. Jika Bersatu sendiri gagal mematuhi struktur kepimpinannya, bagaimana pengundi boleh mempercayai parti itu untuk mentadbir negara? FNT telah menghubungi Azmin untuk mendapatkan maklum balasnya. Ketegangan dalam parti mula timbul pada Desember 2023 apabila timbul spekulasi bahawa Hamzah hampir disingkirkan susulan isu yang berbangkit dalam kalangan kepimpinan tertinggi, kata sumber. Situasi itu mendorong kepimpinan Bersatu menganjurkan satu permukiman di Gopeng Perak di mana satu kata sepakat dicapai antara kem yang bertelaga. Dalam pertemuan itu, kesepakatan dicapai bahawa Muhyiddin mempunyai kata putus dalam semua keputusan kepimpinan dan beliau menyerahkan jawatan kepada Hamzah apabila tiba masanya. Kesepakatan dibuat bagi meredakan ketegangan dalaman dan membolehkan parti memberi tumpuan kepada usaha mengukuhkan kedudukan menjelang pilihan raya, katanya lagi. Menurutnya, Azmin menerima jawatan Setiausaha Agung selepas pemukiman tersebut. Bagaimanapun, mereka dalam kem Azmin mula mendesak Muhyiddin kekal sebagai presiden hingga PRU16 dengan alasan pengalaman kepimpinan beliau penting bagi mendapatkan keyakinan pengundi. Sementara itu, kem Hamzah menegaskan peralihan kuasa mesti diteruskan seperti dirancang sambil memberi amaran sebarang perubahan akan mencetuskan ketidakstabilan jangka panjang dalam parti. Perpecahan ini semakin ketara. Kem Azmin Ali mahu Muhyiddin terus menerajui parti kerana mereka percaya kepimpinannya boleh menyatukan parti dan mengelak perpecahan dalaman sebelum pilihan raya. Tetapi pihak satu lagi berazam mahu pelan peralihan dilaksanakan. Bagi mereka, pelan ini bukan sekadar soal kepimpinan, tetapi juga mengenai integriti dan kredibiliti parti menjelang PRU16, kata sumber itu. Secara peribadi saya tidak sangka apa yang dinyatakan ini benar-benar berlaku dalam parti Bersatu. Rupa-rupanya kata sumber dalam parti Bersatu ini sendiri memang berlaku perbalahan siapa yang harus ketuai parti mengharungi PRU16. Tidak mustahil dengan perbalahan ini berterusan, parti Bersatu akan berpecah lagi. Sudah banyak yang kita lihat sejak saya menjadi pemerhati politik, sudah banyak yang kita lihat parti berpecah akhirnya. Mula-mula di pertengahan sebelum pilihan raya tidak kelihatan perpecahannya, tetapi di saat
menjelang pilihan raya akan berlaku perpecahan lagi teruk dan dahsyat ketika pemilihan untuk memilih calon pilihan raya. Disinilah akan berlaku kroni, disinilah berlaku cai atau geng ataupun berlaku kem-kem tertentu. Kem ini menyokong si anu, kem ini menyokong si anu pula. Jadi pada waktu itulah maka berlakunya perpecahan yang paling teruk apabila wujudnya kem-kem yang menyokong atau memonopoli ataupun melobi sesuatu kawasan untuk menjadi calon. Akhirnya nanti yang mau jadi calon itu pula akan menyokong kem-kem tertentu. Jadi, sejauh mana Parti Bersatu boleh bertahan sehingga PRU 16? Adakah mereka akan berpecah kepada parti baharu? Adakah Hamzah Zainuddin akan membuat parti baharu? Ataukah Muhyiddin sendiri yang akan keluar lalu mewujudkan pula parti baru? Atau dua-duanya keluar daripada Parti Bersatu? Atau Parti Bersatu terus meneruskan agendanya dan sanggupkah Muhyiddin menyerahkan kuasanya, beralihkan kuasa kepada Hamzah Zainuddin? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.